Habislah tuan-tuan dan puan-puan. Seperti yang kita tahu, cerita di sana 600 billion, cerita di sini pun 600 billion. Ada yang kata Perdana Menteri yang lalu tapuk RM 600 billion di bawah bantal, tapuk berjuta-juta ringgit di bilik. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, satu berita yang mengejutkan berkenaan dengan siasatan RM 600 billion semasa pimpinan Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin, tidak lain dan tidak bukan seorang yang kita dapat lihat sangat tidak puas hati dengan kabinet kerajaan perpaduan jemaah menteri yang sudah dilantik. Bukan Muhyiddin Yassin saja, Hadi juga selalu membuat kenyataan kritikan, tomahan kepada mereka yang mengatakan mereka ini tidak setuju dengan kabinet perpaduan pada hari ini. Semua menteri yang dilantik, mereka tidak setuju. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini, sebelum saya teruskan berita, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kamu. Dan saya ingin jasa baik kamu, kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe, share video ini, like video ini. Bantu saya untuk kembangkan lagi channel saya, supaya Anda juga tidak terlepas perkembangan-perkembangan politik terkini daripada Malaysia. Hari ini, saya melihat satu artikel daripada Buletin TV3. Berita nasional bertajuk, Segerakan RCI Siasat Perbelanjaan RM 600 billion. Kenyataan daripada Isham Jalil. UMNO menyokong penubuhan segera Suruhanjaya Siasatan Diraja ataupun RCI bagi menyiasat dakwaan perbelanjaan hampir 600 billion ketika pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ketua Penerangan UMNO, Isham Jalil berkata, menerusi RCI penubuhan ini, ia dapat membuktikan kemana uang digunakan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan proklamasi darurat sepanjang Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Ini berita pasti mengejutkan Perikatan Nasional dan juga Muhyiddin Yassin sendiri. Kemarin ada laporan polis dibuat mengenai RM 600 billion itu, dan saya rasa perkara ini perlu diteruskan sebab RM 600 billion ini satu jumlah yang sangat besar. 600 billion tuh tuan-tuan dan puan-puan. Aduh, banyak tuh 600 billion. Budget persekutuan pun RM 300 billion setahun. Jadi bersamaan 2 tahun, budget persekutuan pun 301 tahun. Jadi bersamaan dengan 2 tahun 600 billion menurut daripada artikel ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana pendapat Anda? Adakah benar-benar Muhyiddin Yassin mengambil RM 600 billion itu? Sebab ianya bersamaan dengan 2 tahun budget persekutuan. Bila kita nak tanya pasal benda ini ketika PKP, tak boleh sebab parlimen ditutup dan dia yaitu Muhyiddin buat istihar darurat. Jadi kali ini kita nak tanyalah mana dana ini pergi, terutama bila kita nampak time pilihan raya umum ke-15. Perbelanjaan PN ataupun Perikatan Nasional untuk pilihan raya mewah betul. Tiada tin Milo. Jadi kita nak tahu juga mana dia dapat duit, katanya dengan klip video siaran langsung berdurasi 11 menit 9 saat dikongsikan di Facebook beliau. Klip itu juga dipercayai dirakamkan di pusat daerah mengundi PDM Pianggu, Dun Tioman ketika sesi karaoke bersama penduduk di sana malam tadi. Dalam pada itu, Isham juga berkata, pemimpin PN juga perlu bersedia untuk didakwa ke mahkamah sekiranya mahu membuktikan mereka bersih daripada sebarang amalan rasuah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, menurut artikel ini daripada Buletin TV3, Isham juga berkata, pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional perlu bersedia untuk didakwa di mahkamah sekiranya mahu membuktikan mereka bersih daripada sebarang amalan rasuah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan dengan RM 600 billion ini, akhirnya satu artikel yang dinantikan, yaitu menurut daripada UMNO, segerakan RCI siasat perbelanjaan 600 billion. Kenyataan daripada Isham Jalil. UMNO menyokong penubuhan RCI bagi menyiasat dakwaan perbelanjaan hampir 600 billion ketika pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ketua Penerangan UMNO, Isham Jalil berkata menerusi RCI, ia dapat membuktikan kemana uang digunakan ketika PKP dan proklamasi darurat sepanjang Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Jadi paling mengejutkan adalah Isham juga membuat kenyataan bahwa pemimpin Perikatan Nasional perlu bersedia untuk didakwa di mahkamah
sekiranya mahu membuktikan mereka bersih daripada sebarang amalan rasuah. Jadi ini pasti mengejutkan untuk Muhyiddin Yassin, untuk Azmin Ali, dan juga untuk Hadi. Setelah kita mendengar beberapa pendapat daripada ahli politik, daripada penganalisis, selepas Menteri Kabinet Kerajaan Perpaduan diumumkan dan juga sudah mengangkat sumpah, selepas ini selesai dilaksanakan, ramai yang buka mulut. Jadi apa komen DAP? Walaupun beberapa daripada pemimpin DAP ada membuat kenyataan bahwa mereka setuju dengan lantikan TPM, yaitu Zahid Hamidi, sebab mereka tidak fokuskan kes mahkamah beliau, pertuduhan mahkamah beliau, tetapi DAP memfokuskan kepada agenda negara. Tuan-tuan dan puan, hari ini satu lagi kenyataan daripada DAP. Tapi sebelum saya teruskan, saya meminta jasa baik kamu, kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe, kembangkan channel ini supaya saya boleh sentiasa kongsikan kepada kamu info politik terkini di Malaysia. Hari ini daripada BH Online, agihan anggota kabinet tidak seimbang. Ini kenyataan daripada DAP Pulau Pinang. Kepimpinan DAP Pulau Pinang akhirnya membuat satu kenyataan mengejutkan dan mendebarkan. Melihat pelantikan menteri dalam kabinet, kepimpinan DAP Pulau Pinang berkata bukanlah satu agihan yang seimbang, namun tetap bersetuju dengan saiz pembentukan yang lebih kecil ketika ini. Pengurusi DAP Pulau Pinang, Chow Kon Yeow, berkata parti yang memenangi kerusi pada PRU ke-15 berbanding DAP mendapat lebih banyak tempat dalam kabinet yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang juga Ketua Menteri Pulau Pinang berkata, meskipun begitu pihaknya memahami keputusan Perdana Menteri. Rupanya mereka faham juga keputusan yang berasas daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setelah Perdana Menteri memutuskan siapa yang seharusnya berada dalam kabinet pentadbiran beliau. Daripada pandangan awal kami, ini pengagihan tidak seimbang barisan menteri dalam kabinet. Kita terima ada 4 DAP, tetapi jumlahnya lebih sedikit berbanding parti lain dan tiada seorang pun daripada 7 ahli parlimen DAP Pulau Pinang dilantik sebagai menteri. Namun, kami memahami kerajaan perpaduan dan pada akhirnya terpulang kepada keputusan Perdana Menteri untuk memilih siapa yang patut berada dalam kabinetnya. Katanya ketika ditemui pemberita pada Majlis Pecah Tanah Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Kuangyu di sini hari ini. Ketika ditanya pandangan beliau berhubung komposisi jawatan timbalan menteri, Kon Yeow tidak mahu mengulas selagi pengumuman mengenainya belum dibuat. Jadi respon daripada DAP tetap walaupun mereka kata menteri-menteri yang dilantik di dalam kabinet kerajaan perpaduan tidak seimbang, namun mereka tetap setuju dan menghormati keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku pengurusi Pakatan Harapan. Jadi DAP sudah membuat kenyataan yang memang tidak ada masalah pun tentang menteri-menteri yang dilantik di dalam kabinet kerajaan perpaduan. Contohnya Tengku Zafrul menjadi menteri lagi walaupun beliau kalah, Zahid menjadi TPM, rupanya tidak ada sebarang masalah daripada DAP. Di mana berita hari ini agihan anggota kabinet tidak seimbang. Walaupun kenyataan ini daripada DAP Pulau Pinang, namun mereka tetap bersetuju dan terima keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan semua yang sudah dilantik, yang sudah menjadi menteri di dalam kabinet ini. Yang sudah berada di dalam kabinet ini adalah daripada kebijaksanaan dan juga keputusan Perdana Menteri dan mereka tidak ingin lawan. Mereka setuju akhirnya. Jadi ini adalah satu berita yang mengejutkan juga daripada DAP. Agihan anggota kabinet tidak seimbang, kenyataan daripada DAP Pulau Pinang.